Okey, nombor 8 ni adalah soalan tentang chemical test. Okey. Untuk soalan chemical test, saya nak remind kamu lah ya. Okey. Sebenarnya apakah itu chemical test? Ya, kejap saya nak padam. Apakah tujuan chemical test lah ya? Sebenarnya tujuan chemical test kita jalankan adalah kita nak dapatkan satu compound yang kita nak differentiate lah satu compound dengan compound yang lain ya. Satu compound dengan compound yang lain. Contohnya kita nak differentiate between alkane dengan alkene lah kan. Okay. Alkane dengan alkene. Ataupun daripada primary alcohol kita nak tahu. Kita nak differentiate bahawa melalui ujian bahawa ini confirm dia adalah primary alcohol. Satu lagi alkohol tersebut adalah tertiary alcohol. Ini adalah tujuan chemical test ya. Kebiasaannya kalau kita nak tengok chemical test ni ya, selalunya kita akan pilih satu chemical reaction yang akan memberikan observation. Observation lah ya. Dan dia memberikan observation. Satu lagi observation itu tersebut observation tersebut sama ada satu bahan tu dia berbeza dengan satu bahan yang lain. Contohnya kalau kita tengok kan secondary alcohol dengan tertiary alcohol terhadap Lucas kan. Ini terhadap Lucas. Dia memberikan observation yang berbeza. Dia memberikan observation yang berbeza lah, tak sama. Ya. Ataupun mungkin satu bahan lagi positif. Satu positif, satu lagi negatif terhadap bahan yang lain. Contohnya kalau kita nak differentiate between ethene dengan ethane. Kan? Kita boleh pakai Bayer. Betul tak? Kita boleh pakai Bayer. Okey. Kalau kita tengok menggunakan Bayer, bila kita tindak balaskan dengan ethene, ya, dia akan menghasilkan purple color of KMNO4 tu. Dia turns colorless lah. Tapi yang ni ethane ya. Purple color remain unchanged, tak berubah kan. Maksudnya dengan Bayer dia tak ada tindak balas. Ethane dan alkane dengan Bayer tak ada tindak balas. Tapi ethene dengan Bayer ada tindak balas lah. Maksudnya ini positif, ini negatif. Ya. Observation tersebut okey, sama ada dia boleh positif ataupun negatif, ataupun dia memberikan observation yang berbeza. Contohnya secondary alcohol dengan tertiary alcohol terhadap Lucas. Jadi tidak balas kalau kita tengok di sini, Lucas ni kita pilih dia sebagai bahan yang digunakan sebagai chemical test lah. Satu lagi bahan yang kita mesti pilih untuk chemical test ini, dia mesti memberikan perbezaan dari segi yang kita boleh observe. Observe tersebut mungkin dari segi kita punya bau kan, kita punya deria, mata, hidung, mulut tak boleh lah. Kalau jilat kan mati kan. Contoh lah ya. Kebiasaannya adalah dari segi mata lah, kita nampak purple color turns colorless ya. Kita nampak dia cloudy. Bau sedap. Contoh lah ya. Itu contoh lah ya. Bau sedap dan lain-lain ya. Tapi kebanyakan untuk silibus kita, kebiasaannya kita tengok dia dari segi deria mata lah ya, dari segi observation ya. Macam tu ya. Jadi kalau kita tengok
kalau kita tengok tak banyak chemical test yang kita ada sebenarnya kita dah pakai setakat ni, ya. Chemical test yang kita dah pernah belajar dalam alkene, ya, yang boleh memberikan observation lah. Kita ada Bayer, kita ada bromine test. Bromine test ni ramai yang tak jawab in the dark, bromine test lah, ya. Okay, so yang ni lah yang boleh memberikan perbezaan yang boleh memberikan chemical test kepada untuk membezakan di antara alkene dengan alkene lah, ya. Kenapa hydrogenation tak boleh digunakan untuk kita ada tidak balas hidrogen dalam platinum kan? Kenapa dia tak digunakan sebagai chemical test? Sebab dia tak boleh memberikan observation. Kenapa tidak balas H2O dengan alkene tak boleh dijadikan sebagai chemical test? Sebab apa? H2O, H+. Yang ini kalau kita tengok dia akan hasilkan CH3, CH2, OH. Tapi kalau kita nak bezakan dia dengan contohnya dengan alkene tambah H2O tambah H+, yang ni no reaction tau. Ini negatif, yang ni positif. Kenapa H2O, H+ ni tak digunakan sebagai chemical test? Sedangkan dia pun tak bertindak balas dengan alkene. Sebab apa? Sebab H2O ni, H+ ni dia kalau kita dapat etanol ni warna jernih. Yang ni warna jernih, yang ni colourless. Yang ni pun colourless. Boleh tak mata kita nampak colourless etin dengan colourless alkohol beza? Tak boleh. Macam tu. That's why chemical test ni dia spesifik. Kalau nak bezakan alkene dengan alkene, kita ada Bayer je, and bromine test je. Kenapa bromine test boleh? Sebab bromine ni warna asal dia adalah reddish brown. Macam tu, ya. Dalam alkohol, chemical test yang kita ada ialah Lucas je. Lucas dengan iodoform sahaja. Tak. Tindak balas lain tu tak ada kita gunakan dia sebagai chemical test. Faham tak apa yang saya nak sampaikan ni? Okey ke tak okey? Faham tak? Ya? Jadi chemical test ni dia is so specific. Dia sangat spesifik untuk bahan tertentu sahaja. Contohnya kalau kita nak bezakan di antara etanol dengan etanol dengan 2-methyl-2-propanol, boleh pakai Lucas. Lucas positif. Tahu. Jadi chemical test ni saya rasa agak susah lah untuk kamu dapat konsep dia. Tahu. Sebenarnya susah untuk kamu dapat konsep dia. Tapi insyaAllah by time kita akan cuba faham lah. Ya? Okay, jadi kalau kita nak pilih satu chemical test, kalau kita nak bezakan satu compound dengan compound yang lain, ya, kalau kita nak bezakan satu compound dengan compound yang lain, ya, to differentiate one compound to another compound, kita kena gunakan chemical test lah, ya, chemical test, ya. And sangat beruntung lah sebab kita tak banyak chemical test yang kita ada. Setakat ni kita hanya ada Bayer, kita ada bromine, kita ada Lucas, kita ada iodoform je. 4 tu je. And kamu kena kenal pasti. Bayer ni untuk bezakan apa dengan apa. Bromine untuk beza apa dengan apa. Ya? Lucas untuk beza apa dengan apa. Lepas tu iodoform boleh bezakan apa dengan apa yang lain lah. Selalunya dia akan bagi, dia tak akan bagilah, saya rasa dia tak akan bagi nak bezakan alkene dengan alkohol. Biasanya taklah, dia tak bagilah cross macam ni, tajuk sangat kan. Biasanya kalau nak bezakan di antara alkene dengan alkene,
Ya, macam itulah yang dia boleh ditanya dalam soalan lah. Ya, ya, boleh tak? Boleh tak untuk soalan chemical test? Boleh. Okay ya. So, mari kita tengok. So, kita tengok untuk alkohol. Untuk alkohol. Tengok ni. Give a chemical test to distinguish between, okay, 2-methyl 1 propanol dengan 2-methyl, saya select. Okay. Boleh. Mana saya rumah ni? Lah, cik pergi mana? Tak nampak pun. Tak tekan kontrasi. Okay, so contohnya kalau kita nak bezakan di antara, okay, kita ambil yang bawah dululah. Ya, ambil yang bawah dulu. Okay, kita nak bezakan di antara 2-methyl 2-butanol. Ya, okay, kita lukiskan dulu struktur 2-methyl 2-butanol. Sebab tu penting sangat kita tahu nama dia. Ya, tak tahu nama ni, tak tahu nak lukiskan struktur, memang masalah lah. Dalam arti kata yang lain memang salah lah kita punya jawapan tu ya. Okay, so kita ada 2-methyl 2-butanol. Tulis dulu dia punya parent. Okay, parent dia adalah 2-butanol. OH pada karbon yang kedua. Okay, substituent dia pada karbon pertama, karbon kedua ada methyl. Okay, so kalau kita tengok ini adalah tertiary alkohol. Okay, seterusnya kita ada 2-butanol. Okay, 2-butanol, CH3, CH Alright. So sekarang kalau kita tengok, ini adalah tertiary alcohol. Ini adalah secondary alcohol. So kita tahu kita boleh pakai Lucas. Kita boleh pakai Lucas test. Ya? Boleh pakai Lucas test lah. Okay. So kenapa saya tulis kat situ lah? Kat sini lah. Kita boleh pakai Lucas test. Okay. Lepas tu dia kata kat sini, give a chemical test to distinguish between 2-methyl 2-butanol. Okay, kebiasaannya untuk soalan chemical test ini, 3 benda yang kita kena nyatakan dalam jawapan. Ya, kalau tak ditanya pun kena cakap. Kan? Kalau tak ditanya pun kena beritahu. Kalau dia kata macam ni kan, aku nak tulis apa benda ni? Kan? Kena tulis 3 benda ni. Pertama, name of the test dalam jawapan tu. Name of the test. Okay, contohnya kita nak pakai Lucas lah. Ya. Okay, yang kedua kena tuliskan chemical equation. Yang ketiga kena tuliskan observation. Benda 3 benda ni. Kalau tak ditanya macam ni kan, kadang-kadang soalan ditanya dengan memberikan nama test. Nanti kejap lagi kita tengok contoh soalannya. Nama test, equation and the observation. Ya, tapi kalau tak ditanya macam ni, kena tahu, understood lah kamu kena buat benda ni. Ya, kamu kena buat contohnya. Okey, silalah makan. Kan? Silalah makan. Kalau silalah makan, mestilah ada makanan dia. Kan? Kena kunyah. Takkan nak tegur telan. Ada tegur telan. Sakit tu lain cerita kan. Contohlah ni. Ya. So, kita gunakan contohnya nak bezakan di antara 2-methyl 2-butanol. Pertamanya, kamu kena nyatakan name of the test. Ya. Kemudian berikan equation bagi kedua-dua tu. Ya. Okay. So, contohnya kita nak pakai Lucas test. Ya. Lucas test ni. Okay. Kita tambahkan dengan concentrated HCl. Atas arrow kita ada zinc Cl2. Okay. So apa dapat? CH3. Saya dah ambil tanda dah semua untuk markah lab report. Kalau nak tengok boleh lah.
Okay, CH3, okay. Tukarkan OH dengan Cl, ya, dan H2O lah. Jadi apa dia punya observation? Kena tuliskan dekat bawah arrow dia dekat bawah anak panah tu, dekat bawah equation, kamu berikan dia punya observation lah. Tapi kadang-kadang cara persembahan dia bukanlah macam ni sangat ya. Tapi ini yang kat line saya je lah ya. Bawah equation, tuliskan observation. So apakah observation tu? Kita dapati two layer and cloudy solution form immediately lah ataupun instantly lah. Okay. Manakala secondary alcohol dengan Lucas, okay, dia dapat juga equation. Macam Lucas ini dia dapat juga equation. Ada juga chemical test yang tak. Okay. Ada masuk H, masuk OH. Apa ini senang. Okay. Plus dengan H2O lah. Ini apakah observation dia? Observation dia adalah two layer and cloudy form. Saya satukan ayat tu ya. Between 5 to 10 minit lah. Kadang-kadang pada masa 10 minit yang dia dapat tu, contohnya macam dalam soalan tu kan, dapat pada masa 10 minit lah ya. Okay, so markah dia akan bagi ya, kebiasaan. Kalau ini 3 markah, 1 markah dia bagi dekat name of the test. Okay, 2 markah pada equation. Ini markah kedua lah, ini markah kedua, ini markah pertama. Markah ketiga ialah pada observation. Ini markah ketiga. Ini kalau 3 markah lah. Kalau 4-5 markah tu lain lah pula. Setiap satu tu dia akan bagi markah ya. Kalau 4 tu kemungkinan yang negatif tu dia tak bagi markah pada observation lah. Tengoklah markah dia berapa banyak ya. Okay, so kita boleh pakai Lucas. Okay, boleh tak pakai test yang lain? Kalau kita tengok di sini sebenarnya boleh ya. Kita juga boleh pakai iodoform. Kalau contoh untuk iodoform tu ya, contoh untuk iodoform, kita juga boleh pakai iodoform ya, nak membezakan di antara CH3. Yang ni pun boleh pakai iodoform ya. Okay, terus kita ada tapi kalau kamu ni saya rasa kamu suka pakai Lucas kan, sebab dah hebat lah Lucas. So boleh juga pakai iodoform. Kenapa boleh pakai iodoform? Sebab iodoform dia hanya positif terhadap 2-butanol ya. Kenapa butanol ni positif terhadap iodoform? Sebab dia ada struktur metal, carbinol. Dia ada struktur. Apa itu struktur metal carbinol? Saya dah cerita dah sebelum ni. Tak apalah. Kita cerita banyak kali pun bagus kan. Ulang-ulang. It's good. Ni. Ini adalah struktur metal carbinol. Struktur metal carbinol adalah di mana karbon mengandungi 1 H, 1 OH, 1 H. Pada karbon yang sama ni mengandungi mengandungi sekurang-kurangnya 1 H, 1 CH3 group dan OH. Ini adalah struktur metal. Ini adalah struktur metal carbinol lah ya. Kalau dalam alkohol tersebut ada struktur metal carbinol, dia positif terhadap iodoform. Yang ini tak positif terhadap iodoform sebab yang ni tak positif terhadap iodoform sebab dia hanya ada OH
dan CH3 sahaja. Dia tak ada sekurang-kurangnya satu H. Ni dia kena ada sekurang-kurangnya satu H, metil dan OH. Inilah yang dinamakan sebagai struktur metil karbinol lah, ya. Jadi kalau kita tengok untuk untuk 2-metil 2-butanol ini, dia negatif terhadap iodoform. Jadi apa yang berlaku apabila kita tambahkan dengan iodine in NaOH, okay, kita dapati no reaction ataupun no observable change. Okay. Tetapi kalau kita tengok untuk untuk 2-butanol, butanol strukturnya adalah CH3, ada H, ada OH, CH2, CH3. Okey. Saya faham kalau kamu tak boleh hafal lagi, ya. Okey. Kalau nak minta saya slow-slow pun boleh, tak ada masalah. Saya pun faham kan. Bila mengaji kan, saya kan belajar mengaji bila ustaz sebut Mak Arif Le Sukun. Oh, tergagau kepala aku. Macam mana Mak Arif Le Sukun ni apa benda kan? Lepas tu lama-lama, ayah ni Mak Arif Le Sukun tau. Dia ada berapa wajah. Wajah tu benda pula kan. Macam tu lah kan. Okey, boleh baca 2. Macam tu. Dululah kan sebut. Bila ustaz cakap ni adalah idgham misline. Tergagak-gagak. Apa itu idgham misline? Betul study lah balik kan. Macam tu lah cerita dia. Jadinya andai kata saya sebut tu macam mengganggu kamu punya kefahaman, cakap je madam. Apa benda madam cakap tadi saya boleh tak ulang balik? Boleh, tak ada masalah. Saya tak maulah macam ustaz tu kalau macam saya dah tua kan tak berani nak cakap. Ustaz Mak Arif Le Sukun tu apa benda? Macam mana tak maulah cerita macam tu kan. Mungkin orang lain dah tahu. Saya rasa malu nak tanya balik kan. Tapi kalau kamu tak tahu, madam cerita balik ni kenapa macam mana ada ni, cakap je ya. Beritahu je saya apa benda sebenarnya yang kamu tak faham tu. Orang kata pause je ayat saya ataupun disturb je saya. Ya, disturb je saya punya percakapan tu, tak ada masalah ya. Saya tak marah, tak apa ya. Tapi sebenarnya tak perlu malu tau. Nanti sebenarnya orang lain pun tak tahu. Nak nanti sembang-sembang balik. Tahu tak? Tak tahu juga tapi kami diam. Itulah lah rugi kan. Kalau kamu rasa saya sebut tu kamu tak tahu, suruh je saya repeat, tak ada masalah, saya terangkan balik ya. Jangan malu ya. Alright. So kalau kita tengok di sini, bagaimana tindak balas ya iodoform reagent I2NaOH ya kepada alkohol yang mempunyai struktur metil karbinol. Ini adalah alkohol yang mengandungi struktur metil karbinol. Ini adalah struktur metil karbinol. Okay. So apa yang iodoform reagent ni buat terhadap alkohol yang mengandungi struktur apa yang iodoform reagent buat terhadap alkohol yang mengandungi struktur metil karbinol? Dia buat ialah dia akan potong kat sini bonding ni, potong CH3. CH3 ni putus nanti daripada rangka alkohol. So apa berlaku ialah CH3 tu nanti dia akan menjadi CH3. CH3 ni ya. Seterusnya karbon yang potong dengan karbon CH3 ni, okey. So ni produk yang kedua lah. Karbon tu nanti akan terima O-. Macam tu. Boleh ya? Ni karbon yang ni lah. Ni karbon yang sama. Okey. OH akan jadi double bond O. Okey. H dah hilang. Lepas tu bonded kepada karbon yang ni. Tak boleh dah ada H.
Kalau kamu letak H kat sini, carbon sudah menjadi 5 bonding. Orang pun 4, takkanlah carbon 5 kan. Macam itulah cerita dia. Tak boleh lebih-lebih sangat kan. Alright. Okay. So tak adalah H kat situ. H yang ni dah hilang dah. Okay. Lepas tu sambung je terus dengan karbon-karbon yang lain. Ya, sambunglah terus dengan karbon yang lain lah. So kita ada CH2, CH3. So apa berlaku sebenarnya bila kita dapat CHI3? CHI3 ni dia akan menyebabkan terhasilnya pale yellow precipitate. Ini namanya halo form. This is what we call as halo form. Ya, halo form. Halo form ni kalau dia ada, dia akan menghasilkan pale yellow precipitate. Dia akan menghasilkan pale yellow precipitate lah. Ya. Jadi kalau kita tengok, apabila alkohol yang mengandungi struktur metil karbinol dengan iodoform reagent, dia akan menghasilkan apakah dari segi observation dia akan menghasilkan pale yellow precipitate is formed. Jangan tulis PPT. Yang ni untuk ringkasan saya saja. Is formed. Kalau tulis PPT nanti jawapan kamu salah lah. Ya? Pale yellow precipitate is formed. Yang ini kalau kita tengok untuk alkohol yang tak ada. Ni bukan sebab dia tertiary tau. Okay, bukan sebab dia tertiary. Sebab dia tak ada dia tak ada methyl carbinol structure, maka dari segi observation dia, kita dapati no pale yellow precipitate is formed. Itulah cerita dia. Boleh tak? Faham tak? Okey ke tak okey? Okey ke tak? Faham. Faham ya? Yang lain-lain? Faham dah. Syahir? Aini? Ini boleh? Mirul? Fatin? Boleh, madam. Boleh ya? Okey. Alright ya. So saya ingat saya kena stop lah sebab ni.